Pelajar-pelajar, tahukah kamu semua benua adalah bercantum suatu ketika dahulu? Akibat proses pergerakan kerak bumi, maka terhasillah benua yang kita lihat sekarang. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini kita akan belajar bab 9 bumi dan fokuskan kepada 9.3 proses utama bumi. Apakah proses bumi yang menyebabkan perubahan pada permukaan bumi? Bagaimanakah perubahan bumi itu terbentuk? Sebenarnya permukaan bumi terbentuk melalui dua proses. Jom kita tengok apakah prosesnya. Yang pertama ialah eksogen dan yang kedua ialah endogen. Apakah yang dimaksudkan dengan eksogen? Eksogen ialah proses yang berlaku di permukaan bumi. Manakala endogen ialah proses yang berpunca daripada bahagian dalam bumi. Jadi kalau untuk pelajar ingat, endogen D ni kan. D ni pelajar ingat dalam. Right? Mana dah tahu kan, nanti tertukar pula masa nak jawab soalan. Okay, ingat endogen D untuk dalam. Right? So endogen bahagian dalam bumi, eksogen permukaan bumi. Kita lihat dahulu proses eksogen. Okay, proses ini berlaku di permukaan bumi sebagaimana yang disebutkan tadi. Contohnya lulu hawa, hakisan, susutan jisim, susutan darat, yang terakhir angkutan dan pengenapan. Sekarang kita akan belajar lulu hawa terlebih dahulu. Apakah yang dimaksudkan dengan lulu hawa? Okey, lulu hawa ni ialah proses pemecahan, okey, dan penguraian atau perebutan batuan akibat perubahan suhu, air hujan, tindakan frost dan mikroorganisma. Ini ialah lulu hawa yang disebabkan oleh angin dan juga air. Belajar lihat daripada batuan yang besar ini, okey, ianya pecah kan menjadi batu-batu yang kecil. Ini juga adalah lulu hawa akibat tindakan air. Nampak pecah tadi kan? Ini pula adalah lulu hawa tindakan frost. Akhirnya batu ini pecah. Proses yang kedua ialah hakisan. Okey, hakisan ni ialah proses penghausan yang dialami oleh permukaan bumi akibat tindakan ejen-ejen yang bergerak. Okey, seperti air, alright, angin dan juga ombak. Okey, kita tengok hakisan. Okey, disebabkan oleh air. Okey, hakisan yang seterusnya, okey, boleh nampak ya. Tanah dekat kawasan ni semua terhakis. Proses yang ketiga ialah susutan jisim dan susutan darat. Ianya melibatkan pergerakan tanah dari atas cerun ke bahagian bawah akibat daya tarikan graviti. Okey, contohnya ialah tanah runtuh. Okey, pelajar lihat di sini, tanah runtuh dah berlaku. Proses yang terakhir ialah angkutan dan pengenapan. Okey, bahan-bahan yang telah dilulu hawa atau terhakis akan dibawa oleh ejen-ejen seperti aliran air, angin, ombak dan juga glazier. Bahan-bahan tersebut akan dienap apabila laju ejen menjadi perlahan. Okey, nampak batu-batu di sini kan? Okey, dienap di kawasan sungai ni. Bahan yang dilulu hawa ni okey terhakis dibawa oleh ejen seperti aliran air, angin, alright? Kemudian dienap apabila laju ejen menjadi perlahan. Nampak batu dienap di sini. Seterusnya kita belajar proses endogen. Ingat lagi tak D tu kat mana? Di dalam bumi. Okey, lagi sekali proses ini berpunca daripada bahagian dalam bumi. Ianya membentuk dan mengubah permukaan bumi. Contoh proses endogen ialah proses olakan mantel,
aktiviti magma dan proses pergerakan kerak bumi, iaitu plat tektonik. Baiklah, kita lihat yang pertama, proses olakan mantel. Alright, sebelum ni kita dah belajar di dalam ni ialah teras dalam, yang ini teras luar, ini adalah kawasan mantel dan di luar sekali ni ialah kerak bumi. Alright, jadi suhu yang tinggi dalam bahagian mantel dan juga teras bumi menghasilkan arus-arus perolakan di lapisan astenosfera. Okey, arus-arus ini berupaya menggerakkan kerak bumi. Baik, sekarang kita akan lihat arus perolakan berlaku di dalam mantel dan menyebabkan kerak bumi ini bergerak. Yang ni lebih jelas kita nampak kan? Arus perolakan di mantel, nampak kerak bumi bergerak. Seterusnya ialah proses pergerakan kerak bumi, iaitu plat tektonik. Menurut teori plat tektonik, kerak bumi dibahagikan kepada beberapa keping plat. Plat-plat ini sentiasa bergerak menyebabkan proses pertembungan. Okey, ini pertembungan kerak bumi pertembungan dan pencapahan yang menghasilkan pelbagai bentuk bumi serta hanyutan benua. Inilah proses pertembungan kerak bumi. Yang ini pula pencapahan kerak bumi. Plat tektonik ini menyebabkan berlakunya hanyutan benua. Kedudukan benua pada suatu masa dahulu, okey, benua ini berdekatan di antara satu sama lain. Tapi sekarang, okey, benua ini berjauhan di antara satu sama lain. Proses endogen yang terakhir ialah aktiviti magma. Gunung berapi ialah satu lohong dari dalam kerak bumi yang membolehkan magma yang cair dan panas keluar melaluinya dalam bentuk letusan yang kuat. Bahan-bahan letusan tersebut akan tertimbun di sekeliling cerun lohong dan membentuk kon gunung berapi. Okay, kita lihat ada lohong di sini kan? Okey, magma keluar. Tengok dahsyat betul ya. Lava yang keluar ni, right, daripada gunung berapi. Okey, ini gunung berapi. Okey. Kita boleh nampak di sini kon terbentuk. Okey, di mana bahan letusan tersebut tertimbun di sekeliling cerun lohong dan membentuk kon gunung berapi. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.